Ya, ya kita semua sini melayan. Kita ada yang separuh di sini menjadi pastor, walaupun kamu bukannya pastor tetapi kamu juga pemimpin dalam gereja ataupun kamu ingin menolong orang, ya. Kita nak faham ataupun kita nak mengetahui apakah cara-cara Yesus dia melayan, ya. Dan saya percaya bahawa kamu semua faham, ya, Yesus membasuh kaki orang, ya, sebagai seorang apabila dia melayan, dia menjadi seorang hamba. He became a slave, you know. Alright. Pada masa Yesus, ya, apabila seseorang pelayan, ya, seorang hamba yang mencuci kaki orang lain, kerja, ya, bukan kutuk, right? Kerja mencuci kaki orang lain ialah kerja yang terendah ataupun sesuatu kerja yang kurang ada orang yang lakukan, tak ada, ya. Tapi Yesus um, melayan, cara dia melayan ialah menjadi seorang hamba. Oleh itu, apabila kamu semua nak melayan, ya, cara-cara kamu melayan, cara-cara kamu menjadi seorang counselor ke apa ke, kamu harus faham bahawa kamu adalah seorang hamba. Ya, you are a servant. Apabila kita mempunyai pemikiran, ya, kita sebagai pelayan ataupun hamba, ya, kita um, um, uh, pelayanan kita akan menjadi lebih bermakna, ya, kerana kita tahu tujuan kita bukannya menjadi tuan, ya, tetapi kita menjadi pelayan, ya. Apakah emosi, apakah tujuan untuk melayan? Apabila saya melayan, saya inginkan yang terbaik untuk orang yang saya melayan. I want the best for the person I serve. Bukannya yang terbaik untuk saya, tetapi terbaik untuk orang itu. Ya. Apabila kita mempunyai tabiat ataupun pemikiran begitu untuk kebaikan orang lain, cara-cara kita melayan berlainan. Ya, kita nak tengok apakah cara Yesus melayan, dan kita boleh belajar dan kita gunakan dalam counseling kita. Ya, nombor satu, dia memanggil. He called, right? He called. Dia mengumpulkan murid-muridnya. Ya, banyak kali dia berdialog. Ya, dia mengajar. Ya, dia berdialog dengan mereka, dia mengajar mereka apakah cara-cara. Apabila kita counseling orang, kita menasihati orang, kita juga berdialog dengan mereka. Ya, kita nak tahu apakah pendapat dia, apakah dia fikirkan, apa yang ingin dia lakukan. Apabila Yesus melakukan sesuatu, dia pun bertanya pada murid-muridnya, apa yang kamu dapat belajar daripada apa yang saya lakukan, dan mereka berkongsi. Ya, berkongsi, right? Bukannya saya tak setuju dengan sekolah Alkitab, not to say I against Bible school. Tidak, saya keluar dari sekolah Alkitab. Ya, saya faham, ya, itu memang penting, ya. Tapi apa yang saya belajar, ya, hanya teori, sini aja, ya, sini aja, ataupun dalam hati saya. Mungkin ada guru-guru yang mengajar, mereka, apa tu, dapat menangkap, ya, they caught our heart. Wah, begitu begitu apa tu, touch, terharu, ya, terharu. Ya. Tapi apa yang saya belajar itu, walaupun terharu, walaupun saya menangis, ya, itu hanya emosi dan pengetahuan.
Tapi yang pentingnya ialah pengalaman. Pengalaman. Saya pernah belajar cara-cara menjadi pastor. Apa yang saya harus lakukan, ya. Tapi saya tidak dapat belajar sepenuhnya kalau saya tidak ada pengalaman. It's the experience. It's when you go out. Kita belajar, Yesus ya mengajar mereka dasar-dasar menjadi seorang Kristian, ya. Dan juga Yesus pernah mengajar mereka cara-cara melayan, ya. Mereka hanya dapat belajar sepenuhnya apabila mereka keluar untuk melayan, ya. Oleh itu belum lagi, mungkin lagi 2 minggu ke 3 minggu, ya, kamu semua akan counsel seseorang, ya. Mungkin ya, Ana, ya, 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 ah, saya akan beri tunjuk ajar lah apakah cara-cara untuk counsel. Jangan hanya cari orang yang mempunyai masalah mental, ya, masuk dalam ya hospital mental, taruh mereka ada siapa-siapa pesakit-pesakit mental, biar saya counsel mereka. Tidak, ya. Kamu akan counsel mungkin jemaat-jemaat, ya, kawan-kawan, ya, dan saya akan beri guideline, tunjuk ajar cara-cara untuk counsel seseorang, ya, supaya kamu mempunyai pengalaman. Dan pengalaman dan juga counseling kamu, ya, ialah untuk supaya mereka lebih meningkatkan hidup mereka sebagai seorang Kristian, ya, non-Kristian. Okay. Belum lagi saya akan beri tunjuk ajar mungkin dalam 2-3 minggu lagi. Okay. Counsel satu orang. Okay, kenapa apabila saya menghantar, saya memberi tanggungjawab pada anda dan juga saya menyelia, Yesus menyelia, he supervise. Yesus hantar mereka keluar dan mereka balik dengan report. Ya. Adakah mereka mempunyai sukses, mempunyai mempunyai sukses kejayaan sepenuhnya? Tidak. Ada yang gagal. Ada yang tidak memenuhi. Sebenarnya masa Yesus masih ada di dunia, mereka semua gagal. Benar tak? Mereka hanya berjaya apabila Roh Kudus datang. Masa Yesus, alamak, lari. Askar datang, mereka lari, menyangkal Yesus, ya, menafikan Yesus. Ayo, ya. Mereka gagal. Tak ada seorang murid yang bersama dia. By the way, Yesus bukan hanya ada 12 pengikut. Itu memang murid yang top, ya. Tapi ingat tak, Yesus pernah menghantar 72. Set out 72. Yesus mempunyai banyak murid-murid. Bukan hanya 12, ada 70 lebih, mungkin ada 100, mungkin. Ya. Tapi apabila askar datang untuk menangkap Yesus, semua lari. Semua lari. Ya. Walaupun Yesus menghantar mereka, walaupun Yesus memanggil mereka, mengajar mereka, menghantar mereka, dan juga menyelia dan lihat, okey, apa yang kamu lakukan, memang tidak. Bukannya semua berhasil bukannya semua mendapat kejayaan. Ya. Alright. So oleh itu bagi kamu juga sama. Mungkin ada yang tidak mahu berubah, mungkin. Ya. Tapi apa yang kita lakukan, kita hanya perlukan kekuatan Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Dan Tuhan akan merancang dan membuka jalan. Oleh itu apabila kamu counseling, ya, seseorang, ya, kamu selalu harus, ya, bersedia dan dengar nasihat Roh Kudus. Apabila saya counsel, walaupun saya dengar
ya, saya tidak begitu fasih lah dalam pendengaran. I'm not that good in listening. Tak. No. Oleh itu saya selalu tulis. Saya ada buku buku nota, saya tulis. Right. Saya tulis. Apa yang mereka kata, saya tulis supaya saya tidak, walaupun saya lupa, tapi dah tulis. Ya. Itu saya. Ya. So oleh itu apabila saya menulis, saya mendengar, saya juga berdoa pada Roh Kudus masa yang sama supaya Roh Kudus akan menolong saya tiap-tiap langkah. Betul. Alright. Dan ada kalanya orang inginkan seseorang mendengar kata-kata mereka. Not necessary, tak semestinya mesti memberi nasihat. Jangan begitu, tak elok, kamu harus buat ini, bla bla bla, dan buat itu, bla bla bla. Ada kalanya bukannya mereka selalu nak mendengar nasihat, mereka hanya inginkan seseorang mendengar. Dan cara saya juga ialah ada kalanya saya tanya soalan. Adakah kamu kata begini? Pernah tak kamu cuba ini? Ya, beri pendapat, tanya soalan. Ya, right? So, apakah cara-cara kita untuk menyelia? Apabila kita katakan menyelia, ya, apa yang penting dalam penyeliaan apabila kita counsel? Ya, tunggu. Apakah cara-cara kita counsel? Nombor satu ialah kamu harus faham bahawa itu bukan masalah anda. It's not your problem. Oleh itu jangan terlalu beremosi. Don't get too emotional. Ya, kamu hanya dengar keluhan mereka. Jangan terlalu beremosi. You teruslah orang itu lah. Tengok apa yang dia katakan, terus dia, cara-cara dia komplain tentang isteri dia, saya dah cekik dia. Perempuan itu, suami saya, ayo, tengah latih. Jangan terlalu emosi. Ya, jangan. Kerana mesti faham itu bukan masalah anda. Apabila saya katakan bukan masalah anda, saya tidak mengatakan bahawa jangan pedulikan mereka. Itu bukan apa yang saya katakan. Ya, right? Kamu harus maintain, harus tahu bahawa itu masalah mereka, bukan masalah anda. Ya, tujuan anda ialah hanya untuk menolong mereka. Ada kalanya mereka menunggu jawapan dari anda. Mereka menunggu penyelesaian daripada anda. Saya tak ada penyelesaian. Penyelesaian bukan datang dari saya. Penyelesaian datang dari anda. Tujuan saya ialah hanya untuk menolong. Ya. Ada apa-apa soalan di sini? Ada kalanya kita juga menyediakan kesedaran yang lebih tinggi. Biar mereka sedar. Ada kalanya mereka tidak sedar. Suami saya terus tak dengar langsung. Macam mana nak dengar, tengking aja. Kan? Diam saja, tak buat apa-apa. Dia macam apa tu, bisu ke apa ke. Oleh itu, kita harus memberi kesedaran. Mungkin ada sesuatu yang mereka tidak nampak, yang tidak tahu. Oleh itu, cara saya ialah untuk supaya mereka dapat lihat dari pandangan ataupun sudut orang lain, ya, dan membuat keputusan yang lebih baik. Ya.
Sebelum mereka membuat keputusan, mereka harus lihat sesuatu perkara ataupun anda lihat perkara dalam semua sudut. See from every angle before you make any decision. Oleh itu, tanya soalan itu penting. Kerana apabila kita tanya soalan, kita memahami dan kita tahu apa yang what is more important, the real incident, apakah yang sebenarnya berlaku. Itu cara-cara kita counsel. Nombor 3 ialah kita memberi galakan. Memanglah kita tahu ini penting lah. Right? Penting. Jangan sekali-sekala ya memberi informasi pada mereka bahawa anda tidak peduli. Not my problem. Bukan masalah saya. Itu you punya problem, bukan saya punya problem. Ya. Ada kalanya mereka tidak memerlukan itulah. Ya. Walaupun jangan terlalu beremosi. Walaupun ya kita juga harus memberi berita ataupun show them ya supaya bahawa anda bersama-sama mereka. We are together. We are together. Alkitab dalam 1 Korintus pernah mengatakan bahawa kita harus ya memberitahu mereka bahawa kita bersama-sama lah. Pernah Alkitab mengatakan bahawa kita mengeluh dengan orang yang mengeluh, kita menangis dengan orang yang menangis, kita gembira dengan orang yang gembira, kan? Ya, weep with those who weep, rejoice with those who rejoice. Kita bersama-sama kerana kita dalam tubuh Yesus. We are together. Oleh itu, kalau begitu kita memberi galakan pada mereka. Dan juga conscience, hati nurani. Hati nurani. Kita harus tahu. Dan mempunyai hati nurani yang baik itu kerana tentang kematangan. Cara-cara kita fikir. Maturity. Kita harus tahu tahap kematangan mereka. Ya. Dan bukan kita nak condemn mereka. Saya percaya kita tidak mau condemn mereka. Tetapi mereka harus tahu apa. Kalau mereka buat salah, mereka harus tahu. Mereka harus bertobat ataupun mempunyai rasa bersalah. Ya. Kalau suami itu selalu attack isteri, bukan dia pukul lah, tapi attack. Kata-kata kesat lah, apa tak guna lah isteri lah, hudur lah, gemuk lah, kurus lah, tak tahu jaga, tak tahu masak lah, tengok makanan masin terlalu masin, masam terlalu masam, manis terlalu manis, tak guna lah semua. Itu kata-kata kesat. Dan saya percaya isteri dia tidak perlu kata-kata kesat tu, kan? Ya. Tapi dia tak sedar. Dia tak sedar bahawa dia bukan dia menyempak, dia pressing menekan isteri. Dia tak faham, dia tak sedar ya. Oleh itu tanggungjawab anda ialah untuk be conscious, self-conscious, memberitahu dia bahawa itu sesuatu yang tidak diingini oleh isteri. Ya. Hanya orang yang matang mereka sedar. Macam budak-budak, ya, anak-anak kecil, bayi-bayi, mereka tak sedar, tak suka menangis. Nak minum Coca-Cola, jangan, menangis. Sampai di sini, macam Sunny semua, Sunny kata, nak minum Coca-Cola, saya kata, jangan minum lah, terlalu banyak gula. Kenapa? Mungkin Sunny nak tahu, itu dia kematangan, dia nak tahu. Saya tanya, okey, kerana
Coca-Cola banyak gula, begitu manis, akan menyebabkan kita ada penyakit semua ya. Kalau Sani faham dia, oh ya, ya, okey, 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 saya kurangkan minum ya. Kalau Sani ke budak-budakan macam mana? Saya kata, Sani jangan minum lah. Nangis, oh ya dah. Ya, itu show dia tak cukup matang lah. Ya. Kalau kita melakukan counseling pastoral, apabila kita menggunakan Alkitab, kita juga showkan taraf, standar Tuhan, supaya mereka tahu apakah standar yang Tuhan beri, supaya kita tidak berdosa, kerap berdoa, ya, membaca Alkitab, itu standar. Ya. Itu akan menyebabkan kita mempunyai nilai-nilai moral. Ya, moral. Dan kamu tahu ataupun tak tahu, saya percaya kamu semua orang tahu bahawa ramai orang, mereka tahu bahawa nilai moral Kristian tinggi. Mereka tahu, kan? Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Kristian, mereka faham. Ya, mereka faham bahawa Kristian mempunyai nilai moral yang tinggi dan kita harus maintain nilai-nilai moral itu. Yap. Soalan? Itulah yang kita katakan tentang concerns ya. Ya, cara-cara kita berdoa. Dan apakah kuasa penyembuhan Yesus? Sebelum ini, ada tak apa-apa soalan daripada kamu semua? Oh ya, ada seseorang yang type dalam chat dah, katakan bahawa Pastor, is that the hati naluri ya? Naluri. Sorry, Ana. Okey, okey, okey. Apalah naluri lah. Sorry ya. Dia. Okey. Thank you, Ana. Okay. Nampak concerns. Okey. Ada apa-apa soalan? Kita dah bincang tentang cara-cara Yesus ya modal untuk melayan dan kita tengok tentang kuasa penyembuhan Yesus. Yalah, kita semua fahamlah bahawa apabila kita katakan tentang Yesus menyembuh orang, ya, dia ya hanya kata mereka dah sembuh, ya, ataupun mengangkat tangan mereka sembuh, ya. Dan kita tengok di sini Matius 9:35 sampai 38, ya. Mungkin kita boleh bincang sebagai kumpulan di sini, apakah yang kamu dapat tahu tentang penyembuhan Yesus? Beritahu kita semua. Kalau kamu sudah baca, beritahu kita semua.
apa yang kamu boleh belajar dari Matius 9:35 sampai 38, ya. Dan inilah kualiti-kualiti Yesus, di mana dia pergi, dia nampak, dia lihat orang-orang mempunyai keperluan. He see needy people. Bukan hanya dia nampak ataupun lihat, dia dia he felt, dia merasa, ya, mereka memerlukan sesuatu dan dia menolong. Okey. Selain daripada itu, apa yang kamu dapat lihat? Boleh tak sesiapa kamu semua buka mic dan beritahu kita semua? Belas kasihan. Belas kasihan, benar. Lagi? Menyembuhkan penyakit. Menyembuh, Lagi? Memimpin. Memimpin, Saya juga nampak. Saya pastor, saya nampak. Hah? Apa tu? Saluji? Oh. Saya pastor. Johnny. Saya nampak terlalu di sini Tuhan Yesus katakan macam banyak orang yang lebih masih memerlukan pelayanan inilah pastor, pelayanan penyembuhan dan juga belas kasihan. Ya. Memang. Semacam saya katakan tadi ada jemaat yang teks saya, katakan pagi saya pergi jumpa bapa dia kerana bapa dia inginkan doa, ya. Dan bukan hanya sekadar doa, tetapi kena bincang dengan dia, tanya soalan, ya, counselling lah juga, ya, supaya dia mungkin dia dah